Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran kimia bersama saya Nisa K dan Cikgu Nurul. Jom Cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Saya masih bersemangat, murid-murid masih bersemangat. Silakan Cikgu. Okay. Jom Nisa. Jom. Okay. Tadi kita dah buat sedikit aktiviti untuk melihat formula struktur bagi tindak balas penambahan alkena. Cuma kita tak sempat tengok persamaan kimia. Okay, jadi Cikgu nak ulang kaji balik bersama-sama dengan Nisa dan juga murid-murid di rumah. Boleh. Untuk nama-nama bagi setiap tindak balas penambahan alkena tadi. Okay, kita mulakan dengan yang pertama iaitu penambahan hidrogen. Jadi kalau penambahan hidrogen ni apa nama tindak balas dia Nisa? Tindak balas penghidrogenan, Cikgu. Tindak balas penghidrogenan, betul. So ini adalah dia punya persamaan kimia seimbang. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini di atas anak panah ni ada tanda Ni, itu adalah nikel. Jadi untuk tindak balas penghidrogenan ini memerlukan mangkin iaitu nikel ataupun platinum. Baik. Dan perlu dijalankan pada suhu 180 darjah Celsius. Cuma di peringkat SPM sebenarnya murid-murid tak perlu letak pun mangkin dengan suhu tu. Baik. Yang penting persamaan kimia itu perlu seimbang. Baik. Yang kedua Nisa itu tindak balas penambahan halogen. Nama lain dia adalah tindak balas penghalogenan, Cikgu. tindak balas penghalogenan. Betul juga. Jadi sebenarnya untuk tindak balas penambahan ni persamaan kimia dia senang saja. Sebabnya kita cuma perlu tambahkan saja dalam formula molekul dia. Baik. Okay, jadi asalnya C2H4 sekarang dia jadi C2H4Br2 sebab kita guna bromin. Yang ketiga penambahan hidrogen halida. Yang ni ada nama khas dia tak Nisa? Yang ini murid-murid ingat tak? Saya rasa nama dia masih sama, penambahan hidrogen halida, Cikgu. Betul, penambahan hidrogen halida. Kita gunakan, kalau dalam contoh persamaan ini kita gunakan HBr. Baik. So sama juga yang hidrogen tu kita campurkan sekali dalam C2H4 dia akan jadi C2H5 dan ada satu unsur bromin di situ. Baik, okey. Yang keempat penambahan air. Nama lain dia. Kalau penambahan air mestilah berkaitan dengan penghidratan kan, Cikgu? Air adalah penghidratan. Sebab itulah bila kita berpeluh, kita bersenam, berpeluhkan. Okey, kita nak hidrat balik badan kita kena minum air banyak-banyak. Baik. Okey, jadi untuk tindak balas penghidratan ini memerlukan mangkin asid sulfurik. Ini dia asid, maafkan saya, asid fosforik. Asid fosforik pada suhu 300 darjah Celsius dan dijalankan pada tekanan 60 atmosfera. Baik. Jadi ini adalah persamaan seimbang dia. C2H4 tambah H2O menghasilkan C2H5OH. Jadi tindak balas penghidratan etana akan menghasilkan etanol, iaitu sejenis alkohol. Baik. Okey. Yang kelima penambahan kumpulan hidroksil. Yang ni yang kita buat eksperimen tadi. Penambahan kalium manganat 7 berasid. Nama dia adalah, nama lain dia pengoksidaan. tindak balas pengoksidaan. Betul. Jadi persamaan kimia dia dia lain sikit sebab kita tak masukkan KMNO4 dalam persamaan kimia tapi kita tuliskan sebagai H2O dan ada satu oksigen dalam kurungan petak ini menunjukkan itu adalah tindak balas pengoksidaan. Dan hasilnya kita akan dapat 2 OH yang dimasukkan dalam struktur tadi. Sebab OH ni ada 2 kan, dan ini adalah ion kompleks, maka kita kena letakkan kurungan baru letak 2 di luar. Itu adalah 5 tindak balas penambahan alkena. Jadi inilah dia semua tindak balas ataupun sifat kimia yang kita belajar pada hari ini, di mana alkana kita ada 2 tindak balas ataupun sifat kimia dia ada 2. Alkena pula kita bincangkan 2 jenis sifat kimia, itu tindak balas pembakaran dan juga tindak balas penambahan. Okey, yang mana yang sama? Yang sama tindak balas pembakaran, Cikgu. Tindak balas pembakaran sama. Itu persamaan dia. Dan yang lain ini, tindak balas penambahan ini hanya berlaku pada alkena, tetapi tidak berlaku pada alkana. Baik, Cikgu. Sebenarnya, Cikgu, kenapa penting kita belajar mengenai alkana ni, Cikgu? Okey, sebab sebenarnya alkana ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Alkana biasanya digunakan sebagai bahan api. Contohnya, bahan api memasak kita di rumah, itu adalah gas butana. Dan juga ada campur propana. Dalam tin aerosol kita juga ada gas propana. Manakala alkena pula, alkena banyak digunakan dalam
pembuatan plastik. Pembuatan dalam plastik. industri. Contohlah, ini yang kalau hilang, mak saya marah. Jadi ini terkandungnya bahan kimia yang kita belajar pada hari ini. Cikgu, dalam pada kita belajar perbandingan tidak balas, akana, akina dan sebagainya, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Semoga banyak input yang murid-murid dapatkan, tapi bagaimana mereka nak dapatkan lebih bahan pembelajaran untuk mengukuhkan lagi penguasaan mereka, cikgu? Okey, itulah saya pun rasa macam sekejap sangat hari ni. Rasa macam banyak lagi nak bagi, tapi untuk yang lain-lain tu murid-murid boleh dapatkan di portal Delima KPM. Baiklah, memandangkan kelas kita pun telah pun tamat, saya nak tanyalah cikgu, pentaksiran keseluruhan kepada saya sebagai anak murid cikgu yang cemerlang hari ini. Cemerlang ke? Cemerlang, Nisa. Cikgu sangat berpuas hati dengan prestasi Nisa pada hari ini sebab Nisa telah menunjukkan peningkatan dari awal sehingga ke akhir. Jadi pada akhir sekali, cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang untuk saya dan bintang-bintang di angkasa untuk penonton di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurul Hanim Ismail dari Maktab Tentera Diraja Sungai Besi Kuala Lumpur, juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Aida Zanul Azizdin, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah, kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid yang menonton. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye.